Selamat sejahtera kepada Encik Tuan Suhaimi. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan dan menerangkan topik 9 iaitu perpaduan masyarakat Malaysia untuk e-folio ini. Nama ahli kumpulan adalah yang pertamanya Triambagam Analaki Jagan Morgan, kedua adalah Devish Analaki K. Muliswaran, seterusnya adalah Saranraj Analaki Rajaratnam dan akhirnya adalah Mugilan Analaki Haridaran. Hai, dan nama saya ialah Mugilan Analiki Haridaran dan nombor kad matrik saya adalah 10-22F2060. Ini saya akan menerangkan tentang dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi meningkatkan perpaduan antara kaum. Dasar pertama yang dilaksanakan adalah dasar ekonomi baru, iaitu objektif membina sebuah negara yang bersatu padu dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil, maju, aman dan makmur berasaskan prinsip-prinsip perlembagaan dan rukun negara. Dasar kedua adalah dasar kebudayaan kebangsaan iaitu pada tahun 1971. Pembangunan kebudayaan bagi negara yang baru merdeka amatlah penting mewujudkan sesebuah negara yang stabil dan bersatu padu. Dan objektif utama dalam dasar ini adalah mengukuhkan perpaduan negara menerusi satu corak kebudayaan nasional. Dan dasar yang seterusnya adalah dasar pendidikan negara, iaitu matlamatnya merupakan memenuhi keperluan tenaga rakyat negara ini dalam jangka panjang dan pendek dan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Dan dasar seterusnya adalah dasar pembangunan nasional iaitu daripada 1991 sehingga 2000. Iaitu dasar ini dilaksanakan untuk perpaduan negara yang terus menjadi matlamat DPN kerana masyarakat yang bersatu padu adalah penting untuk mengukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan perpaduan ekonomi yang berterusan. Dan dasar seterusnya adalah dasar wawasan negara iaitu gabungan teras kritikal dasar pembangunan lepas iaitu DEP dan DPN dengan tujuan mewujudkan bangsa Malaysia bersatu padu, progresif dan makmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan perkongsian yang saksama iaitu dalam cara yang adil. Dan yang seterusnya adalah dasar sosial negara iaitu satu dasar pengembangan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial, ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. Dengan itu sahaja pembentangan saya. Selamat pagi kepada Encik Suhaimi dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Saranraj Analaki Rajaratnam dan nombor matrik saya 10DLS 22F2033. Seperti rakan saya memberikan beberapa cadangan, saya ingin menerangkan tentang DEB. DEB merupakan dasar ekonomi baru, salah satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan dalam rancangan Malaysia kedua oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak, dan matlamatnya adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional, dan ia telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata. Yang pertama, mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang pekerjaan untuk semua rakyat tanpa mengira kaum, dan mempercepatkan proses penyusunan semula ekonomi Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurang dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi.
Dasar ini telah digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional pada 1991. Walaupun begitu, elemen-elemen dasar ini masih lagi wujud dan akan diganti secara beransur-ansur apabila Bumiputera sudah mempunyai keyakinan diri. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Davish Anarki K. Munisuran dan nombor matrik saya 10 DLS 22 F2041. Sebelum kemerdekaan, semasa zaman penjajahan, British telah memperkenalkan rancangan 5 tahun pertama dalam Persekutuan Tanah Melayu yang dikenali sebagai Draft Development Plan of Malaya ataupun Draft Pelan Pembangunan Negara sejak 1950 hingga 1955. Rancangan ini bermulanya modernisasi ekonomi negara yang terus kekal sehingga kini. Rancangan ini dikenali sebagai Rancangan Malaya dan kemudiannya diikuti dengan Rancangan Malaysia. Selepas itu, buku kuning telah diiktiraf dari 1951 ke 1955. Buku kuning merupakan rancangan rasmi untuk Tanah Melayu yang menyenaraikan semua projek pembangunan yang menjadi tanggungjawab pelbagai jabatan kerajaan untuk dilaksanakan, tetapi buku ini tidak lengkap sebab ia mengabaikan sektor swasta serta tidak memasukkan perusahaan-perusahaan yang penting. Rancangan Malaya yang selepas merdeka, Rancangan Malaya pertama ialah Rancangan Pembangunan Ekonomi pertama yang dirangka Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Melalui rancangan 5 tahun ini, pembangunan negara kita telah menjadi sistematik dan teratur selepas merdeka. Dalam Rancangan Malaya pertama, dilaksanakan dengan matlamat utama iaitu memajukan sektor luar bandar dan mempelbagaikan sumber negara supaya yang tidak terlalu bergantung kepada sektor ekonomi. Selain itu, Rancangan Malaya kedua mempunyai matlamat dan tujuan yang sama seperti Rancangan Malaya pertama, iaitu memajukan penduduk luar bandar untuk merapatkan jurang perbezaan antara kawasan bandar dan luar bandar. Matlamat Rancangan Malaya kedua termasuklah meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar, menggalak kepelbagaian tanaman pertanian dan kegiatan perusahaan di luar bandar, menambah peluang pekerjaan dan sebagainya. Kesimpulannya, semua rancangan yang dilaksanakan sebelum atau selepas kemerdekaan telah memberi banyak manfaat kepada negara kita dari segi politik, ekonomi dan sosial. Itu sahaja daripada saya. Tajuk seterusnya akan dibentang oleh ahli kumpulan saya. Selamat sejahtera kepada Encik Tuan Suhaimi. Saya Trian Bagam dari kelas DLS 1B dan nombor matriksnya adalah 10 DLS 22 F2 048. Sekarang saya akan membentangkan dan menerangkan soalan berkaitan 3 kesan dari sudut ekonomi, politik dan sosial hasil pelaksanaan rancangan pembangunan negara sebelum merdeka dan selepas merdeka. Soalan ini merupakan soalan terakhir bagi topik 9 iaitu perpaduan dalam Malaysia. Perpaduan masyarakat Malaysia. 3 kesan sudut ekonomi sebelum merdeka adalah: terdapat 2 jenis era penjajahan yang berlaku sebelum negara kita mendapat merdeka. 2 era itu adalah era pra-penjajahan dan era penjajahan. Kedua-dua ini telah memberi impak yang besar dari sudut ekonomi pada masa itu. Pada zaman era penjajahan, terdapat 2 jenis ekonomi yang telah dijalankan secara pesat dalam kalangan masyarakat Melayu, iaitu ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Ekonomi tradisional dikenali sebagai ekonomi sara diri. Terdapat 5 ciri ekonomi bagi ekonomi tradisional ini, iaitu melembung biji timah, menanam padi, memugut hasil hutan, menternak binatang dan menangkap ikan. Lebihan hasil daripada
kerja-kerja ini akan ditukarkan dengan barangan lain menggunakan kaedah sistem barter. Selain itu adalah ekonomi dagangan. Ekonomi dagangan ini melakukan kegiatan pertanian dan perlumbungan yang dijalankan oleh masyarakat Melayu secara kecil-kecilan. Sebelum kedatangan British, orang Melayu telah memasarkan hasil biji timah ke China, India dan Jepun. Masyarakat Melayu telah menggunakan biji timah untuk membuat gendang gangsa, alatan senjata dan alatan lain. Walau bagaimanapun, selepas kedatangan British iaitu era penjajahan British, ekonomi dagangan komersial telah terbagi kepada 6 jenis iaitu sistem pertanian komersial, perusahaan getah, penggunaan tenaga buruh luar, industri perlumbungan, dasar British terhadap pengkebun kecil dan institusi kewangan. Inilah kesan-kesan yang amat besar berlaku sebelum merdeka dalam sudut ekonomi di negara kita. Untuk zaman era penjajahan British, sudut ekonomi ini telah terbagi kepada jenis-jenis ini. Pada masa itulah kedatangan orang Cina dari negara Cina dan kedatangan orang India dari negara India telah berlaku. Orang Cina telah bekerja di lombong biji timah, manakala orang India telah bekerja di ladang estate untuk kerja menoreh getah. Selepas beberapa tahun, begitu mulanya era penjajahan Jepun. Era penjajahan Jepun ini telah memberi kesan kepada ekonomi tanah Melayu, terutamanya untuk ketiga-tiga kaum ini pada masa itu, iaitu kemerosotan ekonomi, kesan kemerosotan ekonomi. Selepas era penjajahan British untuk beberapa tahun, begitulah mulanya era penjajahan Jepun yang berlaku pada tahun 1941 sehingga 1945 untuk 3,5 tahun. Pada masa itu, terdapat kesan kemerosotan ekonomi berlaku secara amat besar di tanah Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak Inggeris telah menjalankan dasar bumi hangus, telah menyebabkan semua bekalan bahan mentah musnah oleh pihak Jepun. Bagi menghalang pembangunan pertanian, urusan perdagangan dihalang oleh tentera berikat. Oleh itu, ekonomi di tanah Melayu semakin luput. Oleh itu, melalui kesan kemerosotan ini, penduduk tanah Melayu terpaksa menjalankan ekonomi sara diri. Berlakunya catuan makanan, nilai wang menjadi terlalu rendah, peningkatan kadar inflasi berlaku secara pesat, masyarakat lebih tertumpu kepada pekerjaan sendiri dan akhirnya berlaku kecurian yang amat besar. Inilah kesan ekonomi sebelum merdeka. Kesan ekonomi selepas merdeka pula adalah wujudnya dasar pecah dan perintah. Terdapat beberapa faktor wujudnya dasar ini, iaitu senjaga memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat usaha penyatuan.
Selain itu, bagi mengekalkan penduduk peribumi di kampung dan mengelakkan penduduk peribumi meninggalkan aktiviti pertanian. Pelaksanaan dasar ini oleh Inggeris telah menggeruhkan perpaduan masyarakat di tanah Melayu. Kesannya wujudnya penggelasan kaum dari segi pekerjaan dan sistem pelajaran di antara Melayu, Cina, India mulanya wujud secara besar. Peristiwa ini berlaku pada 13 Mei 1969. Ekoran daripada peristiwa tersebut, kerajaan telah dapat meningkatkan ekonomi tanah Melayu dalam keadaan yang baik. Selain itu, dasar ekonomi baru DEP pula bermula. Di bawah dasar ekonomi baru DEP, terdapat 9 jenis rancangan Malaysia berlaku mulai tahun 1956 sehingga 2010. Selain itu, terdapat wujudnya dasar-dasar awam pertanian yang sesuai untuk sektor pertanian dengan dasar pembangunan sesuai dengan sektor pertanian. Dasar ini menjadi dasar yang sesuai dengan dasar pembangunan pertanian kerana beberapa badan yang bertanggungjawab untuk memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar bandar telah diwujudkan seperti Felda, Felkra dan MARA. Akhirnya, terdapat dasar penswastaan yang diperkenalkan untuk mengurangkan beban kewangan dan pentadbiran kerajaan, meningkatkan persaingan, berbagi kecekapan dan menambah produktiviti, merangsang pelaburan dan keusahawanan persendirian, mengurangkan bilangan dan saiz sektor awam dan membantu mencapai matlamat dasar ekonomi baru. Terdapat beberapa kesan yang besar yang berlaku dari sudut politik sebelum merdeka dan selepas merdeka. Yang pertamanya, masyarakat Melayu tradisi telah mempunyai institusi pemerintahan yang teratur dari segi sistem politik, sistem beraja dan sistem pembesar. Selain itu, sistem politik masyarakat Melayu adalah bercorak feudal. Terdapat struktur masyarakat tradisi yang terbagi kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah yang boleh dikenali sebagai golongan kelas atasan dan golongan yang diperintah yang boleh dikenali sebagai golongan kelas bawahan. Secara amnya, dalam golongan yang memerintah terdapat sultan atau raja, keluarga dan kerabat diraja, golongan pembesar dan pentadbir dan golongan ulama. Manakala dalam golongan kelas bawahan terdapat golongan pendeta, golongan rakyat biasa dan golongan rakyat hamba. Manakala di negeri Melaka, sistem beraja adalah berbeza, iaitu golongan memerintah adalah raja atau sultan. Selain itu, pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan pembesar 30. Manakala bagi golongan bawahannya terdapat golongan ulama, golongan rakyat biasa dan golongan hamba untuk sistem beraja di kerajaan Melaka. Sama juga untuk golongan yang memerintah di negeri Sembilan, sistem selepas negeri Melaka
Terdapat Negeri Sembilan juga merupakan negeri yang menjalankan sistem beraja yang berbeza daripada negeri lain. Yang pertamanya, sistem beraja atau sistem pemerintahan Negeri Sembilan adalah terdapat golongan pemerintah yang berbeza, iaitu Yang Tuan Besar, Undang, Lembaga, Bapa dan Anak Buah dan Ibu Soko. Selepas itu, seperti biasanya, golongan bawahan adalah rakyat biasa dan rakyat hamba. Unit politik secara amnya terdapat 3 jenis, iaitu unit politik dari segi daerah atau jajahan, unit politik negeri dan unit politik kampung atau mukim. Inilah sistem politik sebelum penjajahan British. Selepas penjajahan British, kuasa dan kepimpinan berkaitan politik, undang-undang, tentera, ekonomi dan adat istiadat berpusat di kalangan golongan pemerintah. Berlaku. Terjadi. Terdapat 2 jenis pemerintahan yang wujud pada masa zaman penjajahan British, iaitu pemerintahan feudal yang membolehkan sistem pemerintahan beraja terus wujud dalam masyarakat Melayu, dan pemerintahan hierarki bersepadu yang merupakan pemerintahan yang teraju. Pemerintahan terletak dalam kuasa gol diraja, iaitu pewarisan takhta. Dalam kedua pemerintahan ini, raja atau sultan merupakan lambang perpaduan dan simbol penyatuan negeri dan rakyat serta jajahan takluknya. Politik semasa penjajahan adalah struktur pemerintahan telah berubah. Negeri-negeri Melayu diperintah oleh satu pemerintahan tradisional dan birokrat yang dianggotai oleh pegawai-pegawai Inggeris. Peranan golongan pemerintah sebelum ini telah berubah. Kuasa pemerintahan raja dan pembesar adalah terhad. Selain itu, kuasa raja menjadi terbatas kepada agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Pengenalan sistem residen, iaitu memberi hasil kepada sultan berkaitan hal ehwal pentadbiran, telah diwujudkan oleh pihak British. Sistem pentadbiran berbentuk birokrasi juga diperkenalkan. Sultan tidak berkuasa menjatuhkan hukuman dengan sewenang-wenangnya. Selepas itu, parti politik berasaskan kaum telah berkembang. Akhirnya perkongsian kuasa dalam politik Melayu berlaku. Perkongsian kuasa dalam politik tanah Melayu berlaku. Selepas penjajahan politik British, bermulanya penjajahan Jepun. Pada tahun 1938, Kesatuan Melayu Muda KMM ditubuh. Ini adalah gerakan politik yang paling awal yang menuntut kemerdekaan tanah Melayu dari British. Di Singapura, wujud Parti Komunis Malaya, PKM, KMM dan PKM menjalinkan hubungan untuk menentang penjajah British. Pada 8 Ogos 1941, Jepun telah datang ke tanah Melayu dan menentukan Empire British. Apabila Jepun kalah perang pada Ogos 1945, British masuk untuk mengambil alih pentadbiran tanah Melayu semula. Kini gerakan nasionalisme telah melaungkan suara-suara kemerdekaan yang boleh didengar sana ke sini. Wujudnya Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM, Angkatan Pemuda Insaf API, Angkatan Wanita Sedar Awas telah berlaku dalam masa itu. Semua ini adalah gerakan nasionalis kiri yang bangun berjuang untuk menghalau British dari tanah Melayu. Sistem politik selepas penjajahan, iaitu pasca kemerdekaan,
berlaku seperti ini. Orang Melayu telah membentuk Parti UMNO yang bentang pertahanan terhadap ancaman ke atas kedaulatan Raja Melayu dan hak-hak orang Melayu akibat penubuhan Melayunian pada 11 Mei 1946. UMNO telah membantu pihak British untuk menggobal perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dengan menggemukakan cadangan untuk kepentingan orang Melayu dan kaum lain. Di pihak lain, orang Melayu telah membentuk PAS pada tahun 1951 untuk memperjuangkan penubuhan negara Islam. Manakala, bagi orang Cina, mereka membentuk parti MCA iaitu parti yang menjaga kepentingan bangsa Cina dan memberi perlindungan. Parti ini wujud pada tahun 1949. Selain itu, orang India telah membentuk MIC pada tahun Ogos 1946 yang menjaga kedudukan dan kepentingan masyarakat India di Tanah Melayu. Nama penuh bagi parti-parti kaum yang diwujudkan di Tanah Melayu selepas mendapatkan kemerdekaannya pada masa itu adalah: pertamanya UMNO, iaitu United Malays National Organisation. Yang keduanya adalah MCA, iaitu Malaysian Chinese Association. Dan akhirnya MIC, iaitu Malaysian Indian Congress. Akhirnya, golongan pendidik dan golongan sederhana berjaya membentuk asas kemajuan sistem politik di Malaysia. Terdapat 4 kesan yang berlaku dalam aspek sosial sebelum merdeka di Malaysia dan selepas kemerdekaan Malaysia. Sebelum kemerdekaan Malaysia, terdapat rakyat tempatan mengamalkan kepercayaan animisme dan ajaran Hindu Buddha sejak berkurung lamanya. Oleh itu, wujudlah pemujaan atau penyembahan kepada batu-batu, pokok-pokok, sungai-sungai, gunung dan fenomena alam yang lain. Namun begitu, semuanya berubah setelah kedatangan ulama-ulama Islam dan kedatangan mubalik-mubalik Kristian yang berteraskan kepercayaan kepada Tuhan. Selain itu, dari segi bahasa, sebelum kedatangan British, terdapat hanya satu bahasa sahaja berada dalam pertuturan masyarakat Melayu, iaitu bahasa Melayu. Dari segi penempatan, sebelum merdeka, masyarakat Melayu telah tinggal di kawasan kampung sahaja dan kawasan sungai, kampung sungai, untuk menjalankan kegiatan pertanian dan perikanan, serta aktiviti ekonomi tradisional yang lain. Selepas itu, semasa pihak British berjajah, pihak British ini telah mentadbir berdasarkan pendekatan pecah dan perintah, iaitu divide and rule, di mana setiap bangsa atau kaum bekerja di kawasan perasingan mengikut bangsa masing-masing. Pada masa tersebut, orang Melayu telah tinggal di kawasan perkampungan atau bandar-bandar tradisi dan bekerja sebagai petani sara diri. Kaum Cina pula bekerja sebagai peniaga di bandar, manakala masyarakat kaum India bekerja sebagai buruh dan tinggal di estet dan ladang. Akhirnya, dari segi aspek pendidikan, pada era sebelum kemerdekaan, orang Melayu, orang Cina dan orang India mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Setiap bangsa tersebut mempunyai sekolah vernakular dan menggunakan bahasa ibuanda sebagai bahasa pengantar. Seperti, bagi orang Melayu, mereka menggunakan bahasa Melayu; bagi orang Cina, mereka menggunakan bahasa Cina; dan bagi orang India, mereka menggunakan bahasa Tamil. Seterusnya, dari segi aliran pendidikan pula, orang Melayu telah menggunakan aliran pendidikan Melayu berteraskan Tanah Melayu.
Bagi orang Cina, mereka menggunakan aliran pendidikan dari Cina, dan bagi orang India pula aliran pendidikannya adalah berteraskan dari India. Kesan sosial selepas kemerdekaannya adalah, bagi agama dan kepercayaan, semua ajaran animisme dan ajaran Hindu-Buddha telah berubah setelah kedatangan ulama-ulama Islam dan kedatangan membalik Kristian yang berteraskan kepercayaan kepada Tuhan. Hal ini kerana mereka telah menyebarkan kepercayaan dan agama mereka kepada penduduk tempatan. Dari segi bahasa, selepas kedatangan British pada tahun 1874, dari segi bahasa, selepas kemerdekaan, terdapat setiap kaum boleh bertutur dalam bahasa ibunda masing-masing, sekali dengan memahami dan bertutur dalam bahasa Melayu yang merupakan bahasa rasmi kerajaan Malaysia. Di samping itu, bagi aspek pentempatan, selepas kemerdekaan, masyarakat majmuk iaitu masyarakat Melayu, Cina dan India telah bebas tinggal di mana-mana asalkan tidak mencetuskan sebarang pergaduhan besar-besaran seperti rusuhan. Pada masa zaman moden ini, kita juga boleh melihatkan semua jenis kaum yang tinggal bersama-sama dalam semua jenis tempat pentempatan, iaitu di taman, kampung, estet dan bandar. Akhirnya, dari segi aspek pendidikan, selepas kemerdekaan semua rakyat digalakkan bersekolah di sekolah kebangsaan tanpa mengira kaum. Melalui cara ini, hubungan silaturahim antara semua bangsa dapat dieratkan dan membentuk suatu masyarakat yang majmuk. Secara rumusannya, sebelum kemerdekaan, aspek ekonomi, politik dan sosial adalah berbeza-beza bagi setiap kaum, terutamanya bagi kaum Melayu, Cina dan India. Tetapi selepas mendapat kemerdekaan, semua jenis kaum telah bersama-sama berada dalam aspek yang sama peringkat dalam aspek ekonomi, politik dan sosial. Yang itulah rumusan bagi soalan ini. Dan kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia yang tinggal di kawasan masyarakat majmuk, setiap kaum perlu mengambil peluang dan berusaha untuk mengenali antara satu sama lain. Perkara tersebut membolehkan kita untuk memahami dan menghormati setiap kehidupan sosial semua bangsa. Apabila kita saling memahami dan menghormati antara satu sama lain, negara kita dapat kekal menjadi sebagai negara yang aman dan bebas dari sebarang peperangan serta rusuhan seperti rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969 dapat dielakkan. Kepelbagaian budaya ini dan nilai hasil daripada kewujudan masyarakat berbilang kaum. Inilah pembentangan yang lengkap bagi soalan topik ini, iaitu perpaduan masyarakat Malaysia.